Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi saya dah buka live, tapi line tak apa clear, kena buat yang baru. Saya bersama langsung pada tengah hari ini untuk berbicara satu topik yang saya namakan sebagai politik Islam dan politik kepatihan. Hari ini rata-rata kita bercakap tentang politik Islam, dan ramai kalangan kita ini berparti dalam melaksanakan tanggungjawab berpolitik Islam. Macam mana kita nak relatekan pula dengan politik Islam di zaman Nabi SAW dengan situasi yang kita lalui pada hari ini dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara. Terlebih dahulu kita tengok kerangka bernegara bagi Malaysia. Negara yang namanya Malaysia ini bermula dengan Persekutuan Tanah Melayu yang menggabungkan 9 buah negeri yang ada raja-raja Melayu. Gangguan sikit. Abang masuk kanan tu, kemudian ke kiri, kau nak balik. Maaf ya tuan-tuan, gangguan sekejap. Gangguan line. Okey, boleh bantu untuk kita share, untuk kita kongsikan juga perbincangan kita pada pagi ini. Pertama sekali kita balik dulu pada kerangka bernegara kita. Persekutuan Tanah Melayu bermula dengan gabungan 9 buah negeri yang ada sultan, raja dan juga yang tuan besar, iaitu negeri yang bersultan, negeri Kedah, negeri Perak, negeri Selangor, negeri Johor, negeri Terengganu, negeri Kelantan, negeri Pahang. Negara yang beraja iaitu negeri Perlis, dan negara yang tuan besar iaitu negeri Pulau Pinang. Di 9 buah negeri ini digabungkan untuk menjadi sebuah negara yang dipanggil Persekutuan Tanah Melayu. Negeri-negeri Melayu yang bersekutu, bergabung, ditambah pula dengan 2 negeri selat iaitu Pulau Pinang dan juga Melaka. Kanan pusing balik. 2 negeri selat iaitu Melaka dan juga Pulau Pinang. Maka terbentuklah Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Kemudian dengan kemasukan Sabah dan Sarawak serta Singapura, maka Persekutuan Tanah Melayu diberi nama baru sebagai Persekutuan Malaysia. 9 buah negeri Melayu yang bergabung ini semuanya ada raja-raja dan sultan yang berdaulat dengan negeri-negeri yang berdaulat, dan ada perlembagaannya yang kata-kata perlembagaannya adalah perlembagaan Islam, atau boleh kita sebut dengan mudahnya itu adalah negeri-negeri Melayu Islam, negeri-negeri Islam Melayu dan negeri-negeri Melayu Islam. Maka sebab itu bila ditubuhkan Persekutuan Tanah Melayu, diletakkan dalam artikel 3, Islam agama persekutuan, mengambil roh dan semangat daripada semua negeri-negeri Melayu Islam tadi adalah negeri yang Islam menjadi agamanya dan menjadi panduan bernegara atau panduan bernegeri. Itu kerangka Malaysia. Dari situ dilantik pula seorang yang di-Pertuan Agong. 5 tahun sekali saya ada bergilir antara 9 sultan, raja dan yang tuan besar negeri. Saya ada bergilir-gilir 5 tahun sekali. Bermula dengan yang tuan besar daripada Negeri Sembilan iaitu Tuanku Abdul Rahman, menjadi Sultan dan Agung yang pertama bagi Malaysia kita. Ini sejarah yang perlu kita faham dan kerangka untuk kita letakkan di mana kerangka Malaysia dan juga Islam. Dengan melihat pada keadaan asal negara kita dan akhirnya terbentuk Malaysia, maka kita menyatakan bahawa Malaysia adalah negara Islam yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Tinggal lagi ialah dari sudut memaknakan Islam dalam perlembagaan. Sejauh mana Islam dalam perlembagaan itu dilaksanakan dalam kehidupan, dalam aspek perundangan, dalam aspek pengurusan bernegara.
Untuk kita faham bagaimana pelaksanaan Islam itu, kita lihat kerangka Islamnya macam mana. Islam secara umumnya, kalau kita lihat mengurusi pembahagian kitab fiqh atau pembahagian kitab-kitab pengajian Islam, Islam ni 3 bahagian. Satu, Islam dari sudut akidah, Islam dari sudut syariat, ketiga, Islam sudut akhlak. Islam dari sudut akidah, akidah Malaysia, akidah negara kita, akidah Islam. Akidah beriman kepada Allah diletakkan pada tahun 70-an. Satu prinsip bernegara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, merujuk kepada Islam yang meletakkan Allah sebagai Tuhan, dan juga mengajak rakyat semua ada agama, bukannya orang yang tidak ada agama, komunis dan sebagainya. Jadi sudah akidah Malaysia, akidah Islam. Setiap negeri ada mufti-mufti. Setiap negeri Raja Sultan menjadi ketua agama. Dan bagi konteks Malaysia, Agung juga menjaga perihal agama dalam konteks takbiran kerajaan yang menggantikan tuanku, yang mewakili tuanku. Ada pula pelaksanaan Islam di bawah Perdana Menteri yang menerusi menteri yang dipanggil menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk hal ehwal Islam. Dari sudut akidah, Malaysia adalah negara Islam. Akidah dari sudut akidah. Akhlak, amalan kita, amalan Islam. Akhlak Islam yang kita perjuangkan, yang kita amalkan. Jadi menjadi suatu amalan yang sebati dalam masyarakat kita, masyarakat Islam Malaysia dan masyarakat bukan Islam sekalipun di negara kita. Syariat terbahagi. Kalau kita lihat pembahagian kitab fiqh, kita ada Islam dari sudut ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Ini clear. Amalan orang Islam, amalan pemerintah Islam, dan kita junjung semua ibadat ini menerusi pelaksanaan, menerusi pemantauan Muslim Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam, dan menerusi kerajaan yang saya sebutkan tadi, menerusi JPM, ada menteri yang jaga hal ehwal Islam. Kemudian Islam dari sudut munakahat, itu bab kedua dalam kitab-kitab fiqh. Bab munakahat, semua orang makruf bahawa orang Islam mesti berkeluarga cara Islam, dan ada peraturan-peraturan di peringkat negeri, ada enactment melibatkan undang-undang munakahat, undang-undang perkahwinan, undang-undang kekeluargaan dipanggil. Dan di peringkat persekutuan, kita ada wilayah persekutuan, ada akta dia yang hampir serupa dengan enactment peringkat negeri. 2. Yang ketiga, Islam dari sudut muamalat. Muamalat melibatkan urusan-urusan jual beli, urusan perpindahan harta manusia untuk jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, atau kontrak-kontrak perniagaan, kontrak-kontrak sewa dan sebagainya. Undang-undang melibatkan perbankan. Muamalat ini pun sebahagian besar muamalat yang kita amalkan, undang-undang yang kita amalkan, undang-undang yang diambil daripada undang-undang Islam, kerana mereka merujuk kepada undang-undang muamalat Perancis, dan Perancis ambil daripada muamalat Islam. Itu sebahagian besarnya. Dan kita di Malaysia pula telah menggerakkan perbankan Islam, walaupun masih ada lagi dibenarkan perbankan ribawi, tapi yang global dan diterima dipakai oleh rakyat Malaysia, alhamdulillah, adalah perbankan Islam. Berarti dalam bab muamalat, kita sudah hampir menyempurnakan urusan muamalat berdasarkan prinsip dan kaedah Islam. 3. Yang keempat, syariat Islam dari sudut perundangan jenayah. Dalam undang-undang jenayah Islam, dia ada bagi 3. Satu, undang-undang melibatkan qisas. Qisas ini telah menjadi sebahagian undang-undang kita juga, iaitu undang-undang timbal balas melibatkan pembunuhan. Cuma cara menghukum itu berbeza. Yang kedua, melibatkan hudud. Hudud sebahagian diamalkan menerusi enactment negeri, dan sebahagian lagi tidak diamalkan. Undang-undang melibatkan curi, rompak, tidak diamalkan menurut kaedah Islam. Takzir dia luas. Apa sahaja undang-undang jenayah lain daripada kisaran hudud dipanggil takzir. Maka di sini kerajaan mempunyai keluasan untuk membentuk dan meminda serta mengubah undang-undang. Dan ia berjalan. Apa sahaja undang-undang lain, undang-undang jenayah lain daripada kisas dan hudud dipanggil takzir. Maka apa sahaja yang dibuat oleh kerajaan pada hari ini, sama ada menerusi enactment negeri atau menerusi parlimen untuk negara, semua adalah takzir. Maka perbahasan hukum syariat dari sudut Islamnya hanya isu melibatkan hudud, sebahagian hudud yang perlu dilaksanakan. Kemudian
Selain daripada bermula dengan fiqh ibadat, fiqh munakahat, fiqh muamalat, fiqh jinayat, satu lagi dipanggil fiqh pelbagai melibatkan jihad, atau dipanggil fiqh keselamatan, fiqh keselamatan dalam negara. Kita bagi dua, satunya kita bagi pada tentera, kita bagi pada polis. Itu keselamatan bagi negara, pecah dua. Dalam negeri ada polis, ada tentera. Dan juga ada bahasan melibatkan fiqh daulah yang dibincang secara mutafarrid, berpisah-pisah oleh ulama'. Tetapi sebagai ulama' mengarang buku yang khusus berkaitan dengan fiqh daulah, fiqh politik, fiqh pengurusan negara, seperti Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Al-Farra, Abu Ya'la Al-Farra dan juga Al-Mawardi. Dan kasar saya ialah dari sudut Islam dalam negara yang namanya Malaysia, kita telah komplit dari sudut ibadat, komplit dari sudut munakahat, hampir komplit melibatkan muamalat, hampir komplit melibatkan jenayat, komplit melibatkan pertahanan dalam negeri dan negara, dan juga undang-undang hubungan antarabangsa. Berarti yang tinggal mesti dikomplitkan ialah hudud, melibatkan jenayah curi, rompak, dan ada pun melibatkan hudud minum arak dan juga zina. Sebahagiannya dilaksanakan di peringkat enactment walaupun tidak menyuruh. Artinya, kalau kita sebut adakah Malaysia negara Islam, saya menyatakan Malaysia adalah negara Islam. Islam pada akidah, Islam pada akhlak, Islam pada syariat, melainkan illa, kecuali. Maka yang melainkan itu yang kita kena sempurnakan. Jadi kalau kita nak ambil kaedah bahawa dulu disebut Malaysia bukan negara Islam, atau Malaysia negara orang Islam, itu terma-terma yang kita perlu tadqiqkan sekarang. Kita kena kembali melihat secara lebih ilmiah tentang istilah tersebut. Kalau kita kata Malaysia negara orang Islam, itu clear. Nak sebut Malaysia negara Islam, saya katakan ya, boleh sebut Malaysia negara Islam, melainkan pada undang-undang melibatkan hudud. Dan sekarang tak ada sebuah negara pun melainkan Saudi dan juga Iran dan sedikit Pakistan yang melaksanakan undang-undang berkaitan dengan hudud melibatkan curi, rompak dan juga zina. Berarti kebanyakannya tidak melaksanakan lagi. Jadi kalau kita nak ambil secara overall, kita kena sebut bahawa Malaysia adalah negara Islam. Untuk kita beri makna tentang kedudukan Malaysia sebagai negara Islam. Jadi saya ingin simpulkan dalam ulasan saya kali ini bahawa Malaysia adalah negara Islam, melainkan sedikit yang kita kena sempurnakan. Sebab itulah kalau kita ambil pandangan Dr. Syekh almarhum almarhum Syekh Ramadan Al-Buti. Almarhum Syekh Ramadan Al-Buti mengarang satu kitab bertajuk Al-Jihad. Saya lupa nama kitab dia. Saya lupa nama penuh kitab dia. Lama tak baca kitab dia. Tentang jihad dalam Islam, dan dibahaskan tentang konsep negara Islam dalam kitab tersebut. Kalau ada kelemahan pada pelaksanaan Islam adalah pada juz yang kecil tadi. Syekh Ramadan Al-Buti dia menggunakan terma yang sangat halus bahawa Malaysia, bahawa negara umat Islam yang diperintah oleh orang Islam dan melaksanakan sebahagian besar hukum hakam Islam adalah negara Islam. Dan kelemahan kepada beberapa perkara tadi, itu yang mesti disempurnakan oleh pemerintah bagi negara Islam. Arti kerja kita hari ini ialah dalam konteks Malaysia, kita katakan Malaysia negara Islam yang mesti disempurnakan Islamnya pada beberapa sudut tadi. Kecil saja sudut yang mesti kita perbetulkan dari sudut undang-undang jenayah tadi. Adapun secara umumnya, apa saja undang-undang yang dibuat ke parlimen, mesti kita pastikan roh, semangat, dasar dan prinsipnya berasaskan Islam. Sebab itulah sepanjang 9 tahun saya menjadi ahli parlimen, ketika kita mewakili PAS,
undang-undang yang dimentang di Parlimen selalu kita akan terima, dan kita hanya membuat penambahbaikan dan kita memberi pandangan balas terhadap 2-3 perkara yang tidak bersifat major, yang bersifat teknikal, untuk kita sempurnakan setiap undang-undang yang atau rak undang-undang yang dibuat ke Parlimen. Sebab itulah kita kena lebih halus bila kita bincang. Bila kita kata saya perjuangkan Islam, saya perjuangkan politik Islam, saya nak perjuangkan Islam Malaysia, Islam apa yang nak kita perjuangkan? Kita lebih spesifik, lebih mikro, bukan makro. Kadang-kadang kita memberikan pandangan salah. Kita kata nak perjuangkan Islam seolah Malaysia bukan negara Islam atau belum lagi Islam, sedangkan hakikatnya Islam tapi perlu disempurnakan. Dan samalah macam manusia juga, yang tak ada yang sempurna, mesti disempurnakan. Bahkan iman manusia yazid wa yanqus, dia bertambah dan juga dia berkurang. Jadi saya nak pergi pada poin yang pertama lebih dahulu, bahawa memahami konteks Malaysia sebagai negara Islam, sudut mana yang kita mesti perjuangkan untuk melengkapkan keislaman tadi. Tanggungjawab kita, sama ada saya atau mereka di luar sana, sama ada mereka yang berpolitik kepartian ataupun belum berpolitik kepartian, tanggungjawab kita ialah menyempurnakan mana sudut Islam yang masih belum sempurna bagi negara kita, Malaysia yang tercinta. Jadi itu perkara asas yang perlu kita bincang tentang politik Islam, yang perlu kita hurai berdasarkan kaedah akademiknya. Saya tak apa nak melihat sangat pada komen-komen yang nakal daripada pecisan-pecisan yang lebih pada sentimen dan ketaksuban. Itu bukan saya punya urusan. Saya punya urusan ialah berbicara tentang Islam dan negara kita dari sudut akademik, insya-Allah. Syahruddin bin Yunusdin, banyak PHBM bayar buat live. Ini kalau anda seorang Muslim, ini bukan sikap seorang Muslim Syahruddin ya. Suka membuat provokasi dan juga bersangka buruk. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah wahai Syahruddin bin Yunusdin. Dia dah seli mana yang hilang tu Rashidi. Itu pandangan-pandangan ta'assub. Baik, itu dulu sebagai perbincangan awal untuk perkongsian kita bersama bagi mukadimah awal. Saya akan sambung kejap lagi kita. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.